utama iaitu Kuil Sri Mahamariamman yang terletak di Batu Caves, Kuala Lumpur. Batu Caves adalah bukit batu kapur yang mempunyai 4 gua iaitu Dark Caves, Gua Damai, Cave Hila dan Batu Caves yang terletak di Gombak Selangor. Nama Batu Caves diambil daripada sebuah sungai batu yang mengalir di antara bukit-bukit yang ada di sana. Ianya mengambil masa kira-kira 20 minit perjalanan dari pusat bandaraya Kuala Lumpur. Secara rasminya, Batu Caves merupakan pusat beribadat bagi agama Hindu sejak tahun 1891. Batu Caves mempunyai 3 kuil utama iaitu Sri Vilayuta Temple yang mempunyai 272 anak tangga. Pada awalnya, tangga di Batu Caves ini hanya diperbuat daripada kayu, namun beriring yang masa berlalu, pada tahun 1920, tangganya telah dinaik tarafkan menjadi batu. Batu Caves diperkenalkan oleh K. Tamusami Pillai dan menurut seorang warga India, iaitu pemilik sebuah kedai cenderamata di sana, K. Tamusami Pillai memilih Batu Caves adalah disebabkan beliau mendapat sebuah mimpi bahawa Dewa Murugan memutuskan beliau untuk pergi ke Batu Caves dan menjadikan tempat tersebut sebagai pusat beribadat khasnya yang beragama Hindu. Asalnya sebelum Batu Caves diperkenalkan luas oleh beliau, ianya sudah tersedia sebuah kuil kecil di dalamnya yang kini dikenali sebagai Main Temple. Kita akan menjelajah lebih lagi tentang Batu Caves ini dengan lebih lanjut lagi. Jom. तुम सबके स्वामी। Ini merupakan kuil yang kedua yang dapat kita lihat daripada pintu masuk Gua Batu Caves. Ini adalah kuil Sri Bali Tivanan Subramania Saniti. Jom saya bawa anda melihat sekeliling. तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी। Terdapat 5 fungsi utama kuil di Batu Caves bagi masyarakat setempat. Batu Caves merupakan tempat ibadah yang penting bagi umat Hindu di Malaysia. Kuil ini menjadi tempat bagi umat Hindu untuk berdoa, melakukan ritual dan merayakan festival. Batu Caves juga berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi umat Hindu. Di kuil ini, umat Hindu dapat mempelajari tentang agama Hindu, sejarah Hindu dan budaya Hindu. Bukan sahaja bagi kaum Hindu, India, namun berbagai masyarakat yang ada di Malaysia dan seterusnya. Batu Caves berfungsi sebagai tempat di mana semua orang akan berkumpul, terutamanya bagi umat Hindu. Di kuil ini, umat Hindu dapat berkumpul untuk saling bertukar fikiran, berbagi pengalaman dan menjalinkan hubungan sosial. Seperti yang kita tahu, Batu Caves merupakan tempat pelancongan yang popular bagi pelancong-pelancong dari seluruh dunia. Kuil ini menarik perhatian pelancong kerana keindahan arsitekturnya, sejarahnya dan budaya. Batu Caves juga berfungsi sebagai tempat perdamaian bagi masyarakat. Kuil ini menjadi tempat bagi umat Hindu dan umat beragama lainnya untuk berkumpul dan berdoa bersama untuk perdamaian dunia. Kitab suci agama Hindu ialah Veda yang merupakan koleksi pujian doa dan ritual. Veda dianggap sebagai kitab suci yang tertua di dunia dan ia adalah asas falsafah dalam amalan Hindu. Dewa utama kuil Batu Caves ini adalah Dewa Murugan yang merupakan dewa perang dan kemenangan Hindu. Dewa Murugan juga merupakan Tuhan penaung orang Tamil dan dia adalah dewa yang popular di kalangan orang Hindu di seluruh dunia. Terdapat beberapa yayasan dan badan amal yang beroperasi di Batu Caves. Di antaranya adalah Batu Caves Development Trust, yayasan yang didirikan pada tahun 1999 untuk mengelola dan mengembangkan Batu Caves. Yayasan ini bertanggungjawab untuk memelihara dan menjaga kuil serta mengembangkan area sekitar. Perayaan utama yang disambut di kuil Batu Caves ini adalah perayaan Thaipusam. Thaipusam merupakan perayaan yang disambut oleh penganut
yang beragama Hindu di seluruh dunia bagi menghormati Dewa Hindu, Dewa Murugan atau juga dikenali sebagai Dewa Subramaniam. Thaipusam diraihkan pada bulan Tai yang jatuh pada bulan ke-10 dalam kalender Tamil. Thaipusam juga merupakan hari untuk menunaikan nazar dan menebus dosa dan memohon ampun terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan sepanjang tahun. Simbol kesenian yang ada di kuil Batu Caves iaitu patung Dewa Murugan disebabkan oleh ketinggiannya yang tertinggi di dunia. Gua-gua di Batu Caves adalah tempat ibadah bagi umat Hindu. Ianya dihiasi dengan patung-patung dan simbol-simbol Hindu. Warna kuning adalah warna yang melambangkan Dewa Murugan. Warna kuning banyak digunakan di kuil Batu Caves. Nak tanya, biasanya ada pantang larang tak yang Ya, kena vegetarian. vegetarian? Tak boleh makan daging semua. Kalau dia makan kawali, apa itu? 48 hari. Kawadi? Betul, kari kawin Thaipusam. Thaipusam. Thaipusam tengok ada orang kari kawin ini kan. 48 hari. Kena keluar daripada keluarga. Tak boleh bersama isteri. Makan sayur. Tak boleh tidur ini lantai. Tidur dengan bantal semua tak boleh. Macam jadi miskin. Orang ordinary. Sekarang kita berada di Masjid Negara yang terletak di Kuala Lumpur. Masjid ini didirikan selepas Malaysia mendapat kemerdekaan dan begitu banyak keunikan serta sejarah yang perlu dikupas lebih lanjut. Oleh dengan itu, marilah saya menunjukkan kepada anda semua. Malaysia negara Malaysia ada sebagai agama rasmi Islam lah. Malaysia is Islam. So dia buat lebih sikit from then on building this mosque in 1963 completed in 1965. So dia punya dah 38 tahun. Bangunan ni memang tak jadi buat-buat. Bangunan ni memang apa yang tengok ni buat semua di dalam je lah sikit decoration dia kan. Seni banner daripada modern design Morocco. Sudah umat Islam kitab suci iaitu Al-Quran. Ini merupakan beberapa contoh jenis Al-Quran yang ditulis mengikut bahasa-bahasa yang tertentu bagi memudahkan pembacanya untuk memahami isinya Al-Quran tersebut. Ini merupakan senarai ketua agama bagi Masjid Negara ataupun dikenali sebagai Imam Besar. Bermulanya 1965 sehinggalah kini Masjid Negara mempunyai 13 orang imam besar yang pernah menjadi imam di masjid. Ni Masjid Negara ni semua di bawah JAKIM. Jabatan Keluarga Islam Malaysia. Masjid Negara menjadi tempat untuk berbagai perayaan Islam, termasuk Hari Raya Aidilfitri, di mana hari raya utama umat Islam yang merayakan berakhirnya bulan puasa Ramadan. Masjid Negara menjadi tempat untuk solat sunat Aidilfitri dan untuk mengadakan majlis berbuka puasa. Seterusnya, Hari Raya Aidil Adha adalah hari raya kedua utama umat Islam yang merayakan pengorbanan Nabi Ibrahim. Masjid Negara menjadi tempat untuk solat sunat Aidil Adha dan untuk mengadakan majlis qur'an. Ma'al Hijrah adalah hari yang menandakan perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Masjid Negara menjadi tempat untuk ceramah dan kuliah tentang sejarah Islam dan untuk mengadakan majlis sambutan Ma'al Hijrah. Selain itu, Isra' dan Mi'raj adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad. Masjid Negara menjadi tempat untuk ceramah dan kuliah tentang Isra' Mi'raj dan untuk mengadakan majlis sambutan Isra' Mi'raj. Yang terakhir iaitu Maulidur Rasul. Maulidur Rasul adalah hari kelahiran Nabi Muhammad. Masjid Negara menjadi tempat untuk ceramah juga dan kuliah juga tentang Nabi Muhammad dan untuk mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul. Masjid Negara ada buat setiap minggu ada apa ni kelas Duha dia 9 sampai 13. Kelas open untuk bagi fiqh,
Fardu Ain, jadi ada jadual lah untuk satu bulan tu. Jadi dia ambil daripada moto village, house in the village, ya. Di kampung, di rumah kampung ada ni, sini ada pokok kelapa. Ni design is pokok kelapa lah kita tengok. Di luar ni yang tinggi kan, yang pillar yang tinggi, itu pokok kelapa yang itu taman, satu taman lah. Di sana ada beranda. Dia desainnya arkitek dia adalah desain rumah di kampung. Terdapat beberapa bakalan yang perlu kita ikuti ketika berada dalam masjid dan ketika ingin memasuki masjid. Antaranya adalah ketika khutbah sedang berlangsung, kita tidak diperbolehkan untuk bercakap atau berbicara kerana itu menunjukkan ketidakhormatan terhadap khutbah atau ceramah yang disampaikan. Yang kedua, wanita haid ataupun wanita yang berada dalam keadaan yang tidak suci tidak dibenarkan sama sekali untuk memasuki kawasan masjid. Seterusnya, kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan pakaian yang tidak sopan dan tidak tertutup. Ini kerana menunjukkan ketidakhormatan kita terhadap agama tersebut. Sebagai contoh, di masjid ini mereka menyediakan jubah yang sama dan menapaknya untuk diberikan kepada pelajar-pelajar asing yang datang berkunjung dan ingin memasuki ruangan ibadah di dalam masjid negara. Dengan cara ini, mereka dapat dibenarkan untuk memasuki ruang ibadah dengan cara yang sopan.